KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM di Sukses SPM 2022. Saya Nisa K bersama-sama dengan anda hari ini bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah topik yang akan kita sama-sama bincangkan khususnya buat calon-calon SPM 2022 dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita saksikan profil beliau. Baiklah murid-murid, ayuh kita persilakan Cikgu Eliza dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuala Lumpur. Selamat datang Cikgu. Terima kasih Nisa. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Sukses SPM 2022 hari ini. Jadi Cikgu, kita hari ini bukan sahaja berdua, kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Katie Lee Sengkiat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Baiklah, untuk membincangkan topik bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga, kita akan disertai dengan murid-murid daripada sekolah Cikgu kan? Ya. Siapakah yang bersama-sama dengan kita pada hari ini Cikgu? Jom kita persilakan mereka. Okey, selamat pagi semua. Okey, hari ini kawan-kawan kita yang berada di atas talian sekarang ni ialah di atas sana Anis Syazwani. Hai Anis, lambai sikit kepada murid-murid di rumah juga. Baik. Okey, dan yang di bawah skrin kita ni ialah Azian Alia Maisara. Baik, hai Azian. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Baiklah Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan apakah topik kita pada hari ini dan kita pun tak nak bawa masa. Jom kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, jadi topik untuk mata pelajaran Sains Rumah Tangga kita pada hari ini ialah iaitu Silakan Cikgu. sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Baik. Okey, ini merupakan topik untuk tingkatan 5. Yang mana dalam topik ini secara keseluruhannya murid kita akan belajar tentang apakah definisi yang perlu mereka tahu untuk tajuk kita. Baik. Kemudian seterusnya selain daripada definisi, murid juga dalam tajuk ini perlu mengetahui apakah amalan-amalan yang mana setiap pengendali makanan ataupun penyedia makanan perlu ikuti atau perlu patuhi supaya untuk memastikan makanan kita selamat dimakan oleh pelanggan ataupun untuk ahli keluarga kita. Alright. Jadi untuk segmen ini kita lihat dahulu tentang definisi. Yang mana dalam ini dalam topik kita ini ada 4 definisi yang perlu murid faham, ingat dan juga hafal. Baik. Sebab dalam peperiksaan kita biasanya soalan-soalan berkaitan dengan definisi ini sering disoal lah. Jadi kita ada 4 istilah yang perlu murid faham. Antaranya ialah sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Apa maksudnya? Apa maksud ni? Jadi sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan maksudnya lah pengawalan kebersihan dan keselamatan. Maknanya kita nak jaga kebersihan, dalam masa yang sama kita nak pasti dia selamat. Semasa penyediaan dan penyimpanan makanan. Jadi proses penyediaan itu, penyediaan dan keselamatan tu kita kena pastikanlah. Dan juga semasa penyimpanan makanan. Okey, itu istilah yang pertama. Seterusnya, yang murid kena tahu ialah apa maksud pencemaran makanan. Jadi pencemaran makanan itu maksudnya ialah kehadiran benda asing. Nanti kita akan lihatlah apa maksud benda asing pula. Kehadiran benda asing ke dalam makanan yang mana boleh menyebabkan makanan tersebut tidak selamat dimakan. Itu disebut sebagai pencemaran makanan kerana kehadiran benda asing dalam makanan itu. Okey, itu definisi kita yang kedua. Manakala seterusnya ialah pencemaran silang.
Yang ni mungkin di luar sana kurang mengetahui. Tapi bagi murid-murid mata pelajaran sains rumah tangga, mereka dah biasa. Maksud pencemaran silang ialah pergerakan fizikal atau pemindahan bakteria. Ni bakteria ni yang berbahaya dari tempat ke tempat lain pada seseorang atau objek. Mungkin bakteria tu melekat pada individu atau pada barangan, peralatan yang kita gunakan dipindahkan ke tempat lain atau dipindah ke makanan itu. Itu dinamakan pencemaran silang. Jadi maksud mesti mengikut apa yang tertera di sinilah. Dan seterusnya ialah keracunan makanan. Yang kita selalu dengar bila makan dekat luar dan sebagainya menyebabkan keracunan makanan. Apa maksud keracunan makanan tu? So keracunan makanan maksudnya kesan yang terjadi disebabkan pengambilan makanan yang mengandungi toksin mikrob atau racun kimia. Daripada mana ni semua datang? Iaitu daripada pencemaran makanan. Jadi kerana pencemaran makanan, berlakulah keracunan makanan. Okey. Jadi ini adalah 4 definisi atau istilah yang perlu murid-murid faham, ingat dan hafal. Baik. Untuk tajuk ini. Jadi seterusnya saya nak tunjukkan ini antara pencemaran silang yang kita boleh nampak lah, yang boleh berlaku di ruang tempat masak kita. Iaitu ketika penyediaan makanan, dan semua ni berlaku biasanya ke tempat penyediaan makanan ataupun penyimpanan makanan di dalam peti sejuk. Cara disimpan makanan masak dengan tidak masak diletakkan berhampiran. Jadi bakteria yang tak masak boleh pergi ke makanan masak. Itu yang berlakunya pencemaran makanan. Okey. Jadi pencemaran silang ini boleh berlaku biasanya di tempat masak lah. Di tempat masak ataupun di ruang-ruang penyimpanan makanan. Baik. Okey. Jadi daripada sini kita nak tengok kefahaman murid kita. Baik, cikgu. Okey. Soalan yang pertama daripada tadi apa yang telah saya terangkan. Okey. Jadi kita nak lihat kefahaman dua murid kita ni. Okey, jadi soalan yang pertama cuba kita lihat. Penyataan berikut adalah maksud satu istilah dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Baik. Okey, jadi ini maksud yang telah diberikan. Pengawalan, kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan supaya tidak tercemar. Dia telah beri kata kunci tadi, iaitu istilah tadi. Okey, so apakah istilah yang berkaitan dengan maksud itu? Okey. Baik. Ada siapa-siapa yang nak jawab? Ada yang nak cuba? Nak cuba? Azian. Okey, bagus Azian. Silakan. Maksud istilah tu sanitasi dengan perkhidmatan penyediaan makanan. Cuba jawab secara betul Azian. Kalau katalah kita nak jawab soalan dalam SPM nanti, macam mana tu? Istilah bagi maksud tersebut ialah sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Okey. Ini jawapan dia. Okey, iaitu tadi kan kita sebab soalan apakah istilah yang berkaitan dengan maksud. Kita direct je lah terus bagi. Istilahnya sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Cikgu, daripada soalan itu sendiri kita dapat lihat kata kunci yang diberi. Betul tak cikgu? Betul. Di dalam maksud yang diberikan ya? Ya, kata kunci ni dalam kotak ni. Yang mana kata kunci ini pula kalau kita berbalik kepada tadi yang saya tunjuk tadi, ni. Pengawalan. Jadi memang itu yang tadi saya cakap tadi. Murid kena faham apa dia sanitasi dalam perkhidmatan makanan, faham. Kemudian dia kena hafal lah. Hafal supaya bila soalan keluar nanti dia dah boleh nampak kata kunci dia. Oh, ini pengawalan kebersihan ialah sanitasi dalam perkhidmatan
makanan. Baik. Alright. So, seterusnya kita lihat yang ini pula. Okey, Raja menunjukkan cara penyimpanan makanan oleh seorang pengendali makanan di sebuah restoran. Okey, inilah gambar peti sejuk. Baik. Yang tadi kita ada gambar tadi kan? Ya, gambar contoh. Okey, ada ayam yang dibungkus ayam mentah, ikan, kek. Okey, so cara penyimpanan. Soalannya, nyatakan 2 kesilapan penyimpanan makanan itu. Okey, soalan dia nak 2 tapi saya letak 3 sebab mungkin ada lebih. Ya. Okey, yang kedua, apakah kesan cara penyimpanan itu? Okey, siapa nak jawab? Ada nak cuba? Ada nak? Cikgu saya nak jawab. Silakan, Anis. Silakan. Dua kesilapan penyimpanan makanan itu ialah makanan masak dan makanan mentah tidak ditutup. Yang kedua, makanan masak dan belum dimasak diletakkan bersebelahan. Baik. Okey. Dah ada 2 jawapan Ada di situ. 2. Lagi satu kalau agak kita nampak kesilapan tu. Makanan mentah tidak diletakkan di tempat yang betul. Okey, Baik. cuba kita tengok betul tak jawapan tu. Kita simak sama-sama. Okey, ya. Okey, makanan masak dan makanan mentah tidak ditutup. Ya. Yang kita tengok tadi, kek tadi tak Ya. ditutup. Kemudian ikan pun tidak ditutup. Ya. Kemudian seterusnya, makanan mentah tidak diletak, masak dan belum masak diletak bersebelahan. Tadi Ikan ikan dan dengan kek. kek. Ah. Seterusnya, makanan mentah tidak diletakkan di tempat yang betul. Sepatutnya ikan tu kita letakkan di bahagian dingin beku. Dengan beku, ya. Okey. So, kesannya ialah pencemaran silang. Sebab tadi kita ada gambar tadi kan, betul. berlakunya pencemaran silang yang mana boleh menyebabkan makanan rosak. Okey, bagus. Tidak Terima selamat kasih. dimakan. Baiklah, kita dah tahu mengenai definisi-definisi yang perlu difahami, diingat dan dihafal oleh murid-murid. Sekarang kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Masih bersama saya ialah Cikgu Eliza dan murid-murid Anis dan Azian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuala Lumpur. Jom kita teruskan perbincangan kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, seterusnya untuk segmen ini kita akan tengok pula tentang apakah amalan sanitasi Baik. yang perlu seorang pengendali makanan atau penyedia makanan lah. Dia ada 2 sama ada pengendali atau penyedia tu benda orang yang sama. Baik. Orang yang nak masak lah, maknanya tukang masak. Okey, ataupun pembantu je. Okey, jadi dalam amalan sanitasi kita ini apa yang perlu dilakukan oleh pihak pengendali makanan atau penyedia makanan. Okay, kalau kita lihat di sekat sini ada 4 perkara yang perlu diambil kira oleh mereka-mereka ini. Okay, antaranya sanitasi. Baik. Sanitasi tadi kita dah belajar, iaitu kita dari segi kebersihan dan penyediaan makanan. Baik. So dalam amalan sanitasi ini seorang pengendali makanan dia perlu bersih. Ya. Perlu bersih dari segi kebersihan dirilah, fizikalnya perlu bersih. Kemudian tempat penyediaan makanan itu sendiri. Kebersihan tempat penyediaan makanan, kemudian proses memasak makanan yang perlu mereka lakukan, kena betul-betul masak pada api yang tertentulah, tengok pada jenis masakan itu. Kemudian penyajian makanan, penyajian tu iaitu ketika menghidang. Ketika menghidang, kemudian penyimpanan makanan mentah, bahan-bahan mentah yang tak habis pakai. Okay, bagaimana mereka perlu simpan? Mereka kena tahu cara itu. Kemudian seterusnya penyimpanan makanan telah dimasak, makanan yang tak habis ataupun makanan yang berlebihan, bagaimana pula cara penyimpanan, di mana, pada suhu berapa kalau kita simpan dalam peti sejuk. Jadi ini adalah amalan sanitasi yang perlu mereka ketahui. Baik. Kenapa perlu mereka tahu? Sebab dia ada kepentingan dia. So ada 4 kepentingan yang perlu mereka tahu kenapa mereka kena amalkan sanitasi ini. Antaranya untuk memastikan makanan itu selamat dan bersih. Itu yang paling penting. Sebab kita nak bagi orang makan, kita tak nak berlakunya keracunan makanan yang boleh menyebabkan penyakit dan juga boleh menyebabkan kematian. Ya. Kan? Kemudian yang kedua, mengelakkan pencemaran berlaku. Seterusnya,
bila kita tahu menjaga kebersihan, dia akan menggambarkan tahap kebersihan pengendali makanan. Ya. Dia itu sebab kalau setengah-setengah orang yang sangat peka kepada kebersihan ni, dia akan tengok kedai makan. Betul. Kan, tengok kedai makan. Kalau kita tengok daripada luar pun nampak, tidak bersih. tak nak kita pergi kan. Sebab dia akan menggambarkan ke semua itu. Dan seterusnya, bila dia menggambarkan tak kebersihan, dia juga akan memberi keuntungan kepada syarikat. Orang nampak kedai bersih, kemudian orang viral ke tempat tu, semua kerana cantik, bersih, selamat, ramai pelanggan akan datang. Itu sebabnya amalan sanitasi ni sangat dititik beratkan. Baik. Okey. So, bila dia dah tahu kepentingan ini, jadi apakah prosedur dan peraturan yang telah disediakan oleh pihak berkuasa? Pihak berkuasa ni Majlis Perbandaran, Kementerian Kesihatan yang berkaitan lah dengan tempat-tempat makanan ni. Jadi dekat sini telah termaktub dalam peraturan kebersihan makanan 2009. Yang ni semua pengendali makanan dia kena tahu. Ya. Ni dia kena tahu dah apa peraturan-peraturan dia ni. Jadi bukan sekarang ni dalam proses pembelajaran untuk murid tingkatan 5 tajuk sanitasi, mereka juga kena tahu apa peraturan ni. Mana dah tahu lepas ni mereka akan keluar nak buka kedai makan, nak buka restoran, jadi mereka kena tahu apa peraturan ni. Okey, dekat sini ada beberapa peraturan yang perlu mereka ketahui, antaranya pendaftaran premis. Jadi sebelum buka kedai makan, perlu daftar. Ya. Untuk mendapat kelulusan. Tak boleh buka je, cikgu. Tak boleh buka saja. Yang itu yang sebenarnya ada kejap lagi kita akan lihat kenapa kena daftar. Baik. Okey. Kemudian mereka kena ikut kehendak premis. Maknanya telah ditetapkan oleh Majlis Perbandaran, pihak KKM dan sebagainya apa peraturan-peraturan bila nak buka kedai makan. Baik. Kehendak premis, kehendak khas premis. Kemudian pengendali makanan tu situ ada pula peraturan-peraturan pengendali makanan, siapa yang boleh buka. Kemudian perlindungan makanan, macam mana yang dikatakan makanan itu dilindungi oleh pihak pengendali makanan, itu semua dalam peraturan. Akan adalah dalam peraturan tu, dalam manual buku mereka tu lebih detail lah tentang ini. Kemudian pengendali makanan khusus, pengangkutan makanan, bagaimana makanan itu diambil, diangkut makanan itu, dan prosedur serta peraturan oleh pihak berkuasa. Ada lagi beberapa prosedur. Jadi semua ini termaktub dalam peraturan kebersihan makanan 2009. Okey. Jadi daripada situ dikembangkan lagi, okey, apa amalan pengendali makanan? Daripada sinilah Jadi antaranya pengendali makanan kena mengikuti latihan pengendalian makanan. Mereka kena ikut. Barulah nanti kita lihat di restoran atau di kedai akan dipaparkan sijil mengenai makanan tu. Sebab mereka kena ikut benda tu semua. Kemudian pemeriksaan kesihatan. Daripada sinilah. Jadi mereka kena ambil suntikan. Suntikan typhoid untuk mengelakkan daripada mereka terkena jangkitan-jangkitan penyakit dan sebagainya. Kemudian etika semasa mengendalikan makanan. Okey. Seterusnya, apakah amalan-amalan kebersihan yang perlu mereka lakukan? Kejap lagi kita akan lihat yang tu. Dan amalan yang perlu mereka pastikan, mereka kena pastikan premis mereka sentiasa bersih. Itu sebab kalau kita lihat, sepatutnya kedai makan ni sebelum dibuka mereka kena bersihkan dulu. Semasa nak ditutup pun mereka kena bersihkan untuk pastikan tidak ada haiwan-haiwan atau serangga-serangga perosak dekat kedai mereka yang juga boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, ini adalah amalan. Seterusnya, ini dia kebersihan diri yang perlu mereka amalkan dalam diri mereka. Jadi antara kebersihan diri yang perlu pengendali makanan atau pembantu-pembantunya, antaranya seperti kebersihan diri. Kenapa pentingnya mereka kena tahu mengamalkan kebersihan diri? Sebenarnya kebersihan diri ni saya rasa bukan sahaja pengendali makanan, pada semua orang sepatutnya. Semua orang sebab yang pertama, kalau kita lihat, akan membina self confident, keyakinan diri. Bila kita bersih, kita ni kan kita rasa kita confident, terutama kepada pengendali makanan. Dia rasa yakin dia bersih untuk masak pada pelanggan dia. Kemudian bila dia bersih,
Kita kaitkan balik tadilah. Meningkatkan pendapatan syarikat. Orang nampak, tukang masak bersih, kedai bersih, orang pun berani nak datang. Ya, Kemudian betul. bawa lagi rakan-rakan dan sebagainya kan. Mencegah pelbagai jenis penyakit akibat daripada pencemaran makanan. Jadi bila bersih, tak adalah penyakit. Selamatlah makanan kita kan, dan seterusnya akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Kalau saya pelanggan, saya bagi 5 bintang review. Betul. Itu setengah kadang. Sekarang ni kita lihat kat kedai makan kan ada 5 bintang, 4 bintang, Betul, 3 bintang kan. Kadang kita nampak daripada jauh cantik, tapi bila pergi 3 bintang. Kan sebab apa? Kebersihan tak dijaga. Baik. So semua ni dia akan berkait dengan lalas keuntungan. Kita ni yang penting bila kita berniaga, kita nak untung. Betul. So bila kita nak untung, maknanya amalan ini perlu kita laksanakan lah. Barulah bintang-bintang banyak kita dapat kan. Okey, so apa amalan kebersihan? Ini saya rasa ini bukan sahaja untuk pengendali makanan pada semua orang. Saya rasa kalau subjek pendidikan jasmani, pendidikan sains, semua menitik beratkan tentang kebersihan. Jadi ini apatah lagi, kebersihan di segi rambut, kena ikat, pakai cap, muka, muka tu maksudnya berpeluh-peluh, jangan berpeluh, kena ada towel untuk lap peluh-peluh tu. Okay, gigi, kulit, badan, pakaian, ini semua yang saya rasa semua orang tahulah. Kenapa? Okey, kemudian sebagai pengendali makanan juga, pemilihan pakaian, kasut dan penutup kepala juga penting. Ya, baik. Okey, sebab dia ada sebab. Sebabnya pertama, mengelakkan risiko kemalangan, terutama yang ni kasut, lantai takut licin. Di dapur licin. Kan sebab dekat dapur, terutama kalau di kedai-kedai makan, basah, lembab. So kasut tu kena pastikan selamat supaya tak licin. Baik. Kemudian pakaian sesuai, apron, penutup kepala. Okey, untuk menggambarkan kepribadian pengendali. Selain daripada itu, untuk mengelak pencemaran makanan dan bila tengok chef pakai cantik, bersih, confident pada pelanggan. Ya, kita pun yakin. Ini ke tak dengan singletnya kan, kalau kita saya pergi kedai sebelah cikgu. Kalau kita tengok kan, tapi sebab sedap duduk juga, tapi kita tak menitik beratkan tentang kebersihan. Baik. Kan Cikgu, nampaknya murid-murid kita ni khusyuk mendengar. Murid-murid di rumah pun mungkin khusyuk mendengar. Daripada apa yang telah saya terangkan tadi, saya nak tengoklah. Kerana mereka khusyuk, kita nak tengok sejauh mana mereka faham soalan saya. Baik. Okey. Ini yang di rumah pun boleh sama-sama menjawab soalan yang diberikan. Silakan cikgu. Okey. So soalan kita, maklumat berikut merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan dengan sanitasi makanan. Okey, so Peraturan Kebersihan Makanan 2009, PPKM 2009. Nyatakan 3 amalan pengendali makanan menurut peraturan itu. Baik. Tadi saya dah sebut tentang ada semua. banyak tadi. Ada banyak tadi. So dia minta 3 sahaja. Baik. Ada siapa-siapa nak cuba dekat sini? Ada yang yakin ingin menjawab soalan? Azian. Silakan. Okey, sila Azian. Amalan pengendalian yang pertama ialah pendaftaran premis, yang kedua kehendaan premis makanan, lepas tu dan yang ketiga pengendalian makanan. Okey, kita tengok jawapan kita semak. dia. Murid-murid di rumah boleh semak jawapan anda juga ya. Okey, jawapan yang diberikan oleh Azian tadi betul, dan kalau kita lihat sebenarnya jawapan dia banyak. Ada banyak, ya. Okey, ada banyak. Kalau kita kalau kita lihat tadi, kejap kita patah balik sebab sebab saya rasa yang ini semua orang kena tahu. Kalau kita lihat ada banyak. So mana-mana 3 lah. Mana-mana 3 yang maknanya murid faham itu adalah peraturan kebersihan makanan. Cikgu, saya ada satu soalan. Saya tertanya-tanya, sekiranya soalan sebegini keluar pada peperiksaan SPM, adakah murid perlu menjawab mengikut turutan ataupun mana-mana 3? Kalau dia minta 3 lah, kalau 2 lah. Bagaimana cikgu? Okey, kalau yang ini murid boleh jawab mana-mana. Mana-mana 3. Sebab dia bukan urutan. Kalau soalan itu adalah soalan urutan, maka dia perlu mengikut urutanlah, proses atau langkah. Baik. Tetapi soalan ini bukan urutan, dia hanyalah menanyakan peraturan. Mana peraturan, mana-mana asalkan ada dalam
ini. Baiklah. So inilah dia jadi prosedur peraturan ini memang sangat penting yang mana semua pengendali dan penolong dia kena tahu benda ni. Okey. So Maknanya soalan pun kita kena beri perhatian kepada kehendak soalan ni, cikgu. ya, betul. Baik. Memang dalam soalan apabila soalan ditanya, contoh kalau ini soalan ni sebenarnya ini adalah kunci utama. Baik. Ini hanya soalan dia cuma bagi merupakan peraturan, maknanya nak suruh budak ingat balik peraturan yang ditetapkan, maknanya apa yang kita dah belajar. Ya, baik. So kemudian bila dia letak yang ini, inilah peraturan apa yang kita dah belajar tadi. Baik. Jadi bila dia kata minta nyatakan 3, so kita bagilah 3. Mana-mana bagilah 3. mana-mana 3 yang ada. Baik. Bergantung kepada soalan dia nak 3 ke 2 ke. Kalau dia nak 2 bagi 2, kalau Baik. dia nak 3 bagi 3. Kemudian bila nyatakan, maksudnya kita terus stated, bagi je jawapan. Macam tadi Azan dia kata nyatakan 3 amalan pengendalian makanan. Dia ulang, amalan pengendalian makanan tak payah. Sebab kolom ruang yang disediakan adalah ruang 3. jawapan. Baik. Bukan kita nak Menulis esei. esei. Baik, Okey. baik. So saya rasa untuk tajuk ini, untuk tajuk kita untuk segmen ini ialah lebih kepada menjurus kepada pengendali makanan. Baik. Apakah amalan-amalan yang perlu mereka lakukan dan apakah prosedur-prosedur yang mereka kena ikut. Baik. Dan apakah latihan yang kena mereka pergi bagi mendapat lesen perniagaan. Ya. Dan apakah jenis suntikan yang mereka kena dapatkan sebagai pengendali makanan. Ya, baiklah. Nampaknya di Okey. situ Cikgu Eliza telah menekankan beberapa perkara yang murid-murid perlu ingat, perlu hafal, perlu fahami untuk membantu murid-murid menjawab peperiksaan kelak. Kita akan berehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih calon-calon SPM 2022 yang masih menonton kami di Sukses SPM 2022. Jom kita teruskan dengan Cikgu Eliza untuk mata pelajaran sains rumah tangga. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Baik. Okey, seterusnya selepas kita dah tengok pengendali makanan apa semua tu, kita akan pergi kepada reka bentuk pakaian. Baik. Okey, yang mana sebagai pengendali makanan seharusnya lah mereka mengikut tata cara berpakaian yang betul. Baik. Macam sebab kita nak pastikan bahawa pakaian yang kita pakai tu mencerminkan kebersihan tempat masak kita. Jadi sebagai tukang masak, ini kita tumpu kepada tukang masak atau chef lah. Jadi sebagai tukang masak tak semestinya mesti ikut seperti dalam gambar ini. Asalkan perlu ada semua elemen-elemen ini. Antaranya topi chef. Jadi topi chef ataupun dalam bahasa Inggeris chef hat, sekiranya murid nak menjawab dalam bahasa Inggeris, ejaan kena betul. Ejaan bahasa Inggeris tu kena betul. Tapi jawapan masih akan diterima. Masih boleh diterima, tetapi spelling atau ejaan kena tepat. Kena betul. Sebab kita tak nak dimelayukan. Ya, baik. Okey. Contoh chef, kalau bahasa Melayu CEF. Tapi kalau bahasa Inggeris CHEF. Jadi yang saya listkan dekat sini, sedaraikan dekat sini adalah ciri-ciri topi itulah. Yang mana topi dia berbentuk tabung, posisi chef ditunjukkan melalui ketinggian topi. Maknanya lagi tinggi topi, lagi besarlah pangkat dia. Maknanya bukan pangkat, sebenarnya experience dia, pengalaman dia. Lagi hebatlah dia tu. Kemudian ada lubang udara untuk pengudaraan. Di bahagian topi tu, atas tu dia ada udara. Kalau tak nanti berkuap, panas lah pula kan. Jadi kena ada lubang udara. Dan tujuan topi itu dipakai adalah untuk mengelakkan daripada rambut masuk dalam makanan. Baik. Jadi kalau kita tengok dekat luar sana, kalau tukang masak pakai topi, maknanya dah betul lah tu amalan dia. Dia dah untuk mengelakkan daripada berlakunya pencemaran makanan, rambut masuk ke dalam makanan. Okey, seterusnya ialah skarf leher.
Okey, scarf leher ni atau chef scarf biasanya dibuat pada kain kapas. Kenapa kain kapas? Sebab nak lap peluh. Kan bila tukang masak ni tahulah panas masak semua kan. Jadi tujuan dia ialah untuk nak lap peluh pada chef. Kalau kita tengok dekat kedai-kedai biasa, mereka sangkut towel. Sangkutkan saja tuala di leher mereka. Tuala di leher sepatutnya untuk nak lap peluh. Kemudian yang sebaiknya memakai pakaian chef, baju chef. Okey, dan kalau kita lihat baju chef ini, dia ada butang berganda. Ini kita panggil sebagai butang berganda. Jadi kenapa? Sebab butang berganda ni untuk mudahkan bukaan pakaian, dia cuba tarik je. Dia untuk mudahkan bukaan pakaian ketika kemalangan ataupun nak tutup terkena kotor. Sebab butang chef ni dia boleh buka sini ataupun dia tutup balik. Kalau kotor dia boleh pakai tukar arah dia tu kan. Okey. Jadi biasanya baju chef ni berwarna putih untuk melambangkan kebersihan dan dibuat daripada kain kapas. Iaitu kita panggil kapas cotton drill. Okey, dia agaknya kain agak tebal sikit. Dan kenapa dia tebal? Sebab dia nak melindungi dada daripada kena panas api. Kan chef kita asyik masak aja kan. Jadi tebal untuk melindungi daripada kepanasan haba. Okey, baju chef. Seterusnya yang paling penting ialah apron. Yang ini kalau kita lihat setengah kedai makan ada pakai apron, setengah tak pakai pun apron. Kan? Jadi sebab apa? Apron ni nak supaya elak daripada baju kotor lah, terkena kotoran. Dan apron ni sebaiknya gunalah apron kapas. Kapas dan mudah menyerap peluh. Okey. So kenapa yang ini pula kita pakai yang gelap? Sebab kita tak nak nampak kunyit, picap, melekat kan. So kita pakai yang gelap untuk nak elakkan nampak kotor. Yang ni kontra, yang ni baju putih. Tapi apron gelap. Sebab apron kita letak betul-betul dekat pinggang kita. Kita masak pun memang terpecik-pecik semua tu kan. Jadi kita perlu pakai yang gelap. And then seterusnya seluar lebih beretika sebenarnya kita memakai seluar panjang. Lebih beretika pakai seluar panjang dan kalau boleh biarlah pakai yang daripada jenis kain kapas. Sebab kain kapas ni dia menyerap lembapan. Jadi maksudnya sejuk. Bila kita pakai, seterusnya juga kita pakailah yang warna gelap. Sama juga sebab kita tak nak ada nampak kekotoran pada seluar kita. Okey. Dan seterusnya kasut keselamatan atau kita panggil sebagai safety shoes. Kasut keselamatan ni, kasut ini memang sepatutnya dipakai oleh tukang masak daripada jenis tapak getah. Getah dan tebal. Kalau kita tengok pada lukisan kita ni pun tapaknya tebal. Tebal dan getah supaya dia boleh mencengkam lantai kita. Jadi tak adalah licin. Kemudian dan juga nak elakkan daripada tergelincir. Okay, yang ada bila tapak getah dia elak daripada berlakunya tergelincir. Dan sepatutnya kasut ini bahagian atasnya dibuat daripada besi dan kulit untuk elak kaki terjera jika benda terjatuh di atas ni. Bahagian atas ni, bahagian atas kasut ni keras. Sebab kita nak elak berlaku kalau ada benda jatuh dekat kaki chef. Periuk terjatuh ke cikgu terlepas. Periuk kuali yang kalau kita tengok dekat kedai-kedai restoran besar, mereka bukan pakai periuk kecil macam kita. Mereka pakai yang besar, yang tembaga tu kan. Jadi takut jatuh. So ini sepatutnya. Jadi itu antara ciri-ciri pakaian seorang chef yang sebaiknya. Jadi selain daripada chef, pengurus restoran dan pramusaji juga ada pakaian dia tersendiri. Yang sepatutnya mereka pakailah. Contohnya pengurus restoran. Pengurus restoran ni mereka biasanya berfungsi untuk melayan tetamu. Okey, untuk mengambil pesanan daripada tetamu. Jadi mereka perlu pakaian nampak smart, seperti kalau untuk
pengurus restoran lelaki mereka akan pakai kemeja dan kot. Ya. Kemeja dan kot, seluar slack, bertali leher dan berkasut bertutup. Baik. Manakala mereka tak perlu pakai penutup kepala sebab mereka bukan orang yang serve makanan, menyediakan makanan. Tapi make sure mereka kemaslah. Okey. Jadi sama juga untuk yang kena pakai kasut bertutup. Begitu juga dengan pramusaji. Baik. Okey, pramusaji juga mereka perlu memakai pakaian yang kemas, okey. Memastikan bahawa pakaian mereka pakai itu juga sesuai untuk pramusaji. Baik. Alright. So, kita dah tengok tadi tukang masak. Kita dah tengok pengurus Chef. restoran dan pramusaji. Ya. So, kita nak tengok pula soalan. Baik. Okey. Cik Roslan bercadang membuka sebuah restoran makanan. Beliau perlu mereka sehelai pakaian untuk chefnya yang dipakai pada hari perasmian pembukaan restorannya. Soalan yang pertama, lakar dan label. Lakar dan label, mereka bentuk pakaian chef yang sesuai dan selamat untuk chefnya. Baik. Dan soalan yang kedua, kenal pasti 3 kepentingan pemilihan pakaian itu kepada pengendali makanan. Baik. Okey, siapa nak cuba Ada soalan nak ni? cuba soalan pertama? Soalan A. Cikgu saya nak cuba. Okey, Silakan, Anis. Anis. Apa dia? Apa yang kita perlu lakar ialah topi chef, scarf leher, Scarf baju leher. chef, apron, seluar panjang dan kasut keselamatan. Baik. Kita Okey. simak. Jadi dekat sini sebenarnya apa yang saya nak highlightkan dekat sini. Terima kasih Anis. Okey, maknanya Anis fahamlah apa yang cikgu terangkan. Okey, dekat sini sebenarnya apa yang saya nak tekankan ialah apabila soalan keluar lakar label, maka murid kena lakar, Kena lukis. lukis. Murid kena lukis yang pertama, kemudian label. Ini dinamakan label. Label. Okey, kita tarik buatkan anak panah dan labelkan. Okey. Yang penerangan tadi bukan label. Itu saya nak mengajar. Baik. Saya nak menerangkan. Tetapi kalau soalan lakar bermakna murid perlu lakar. Lakarkan. Dan perlu dilabelkan. Baik. Okey. So, soalan yang seterusnya, kenal pasti 3 kepentingan. Okey, boleh Anis? Boleh. Okey, apa dia? 3 kepentingan pemilihan pakaian ialah memastikan keselesaan pergerakan, menjamin keselamatan, mempamerkan penampilan diri yang menarik dan lagi satu mencegah pencemaran makanan. Baik. Okey. Tadi yang saya dah sebutkan tadi kan, masa kenapa kita kena chef, kita kena pakai pakaian yang betul, yang smart. Sebab inilah jawapan dia dan memang tepat jawapan Anis bagi tadi. So inilah dia. Jadi Kalau 3 markah ni markah penuh cikgu. markah penuh, 3 markah. Okey. Baik. 3 markah. So ingat, bila dia minta 3, kita jawab 3. Tapi dekat sini cikgu sampai 4. ada 4. Sebab kita tahu jawapan kita ada 4. Tapi janganlah jawab habis semua. Tengok kepada soalan. Baik. Soalan minta 3, bagi 3. Baik. Okey. Nampaknya murid-murid di Google Meet sudah pun saya yakin mereka faham tentang pelajaran kita. Saya harap murid-murid di rumah juga faham dan dapat mengikuti dengan baik setakat ini. Jom kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Sukses SPM 2022. Jom kita tak nak buang masa, kita teruskan dengan Cikgu Eliza. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Okey, untuk segmen kita kali ini pula, iaitu amalan keselamatan. Amalan keselamatan makanan. Baik. Okey. So untuk segmen ini kita akan lihat amalan keselamatan, menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Kita nak make sure makanan yang kita sediakan itu bersih, dalam keadaan bersih dan selamat dimakan. Okey. Jadi antara yang perlu kita tengok ialah makanan itu ada perubahan fizikal atau tidak. Kita melihat fizikal tu maksudnya bila kita tengok makanan tu ada perubahan tak dari segi warna, tekstur, rasa, rupa, bau. Kalau ada salah satu, maknanya makanan itu telah
cemar. Kemudian kita nak tengok apakah jenis-jenis pencemaran makanan kita. Okey, dekat sini kalau kita lihat ada 3 jenis perubahan. Antaranya perubahan fizikal. Ini jenis-jenis pencemaran yang berlaku pada makanan kita. Antaranya fizikal, iaitu rambut masuk dalam makanan, ataupun mungkin kadang-kadang dawai kokot. Kadang-kadang kita dawai kokot tu ubat stapler. Bahasa dawai kokot. Jadi kadang-kadang benda-benda tu getah rambut, kadang kita terjumpa kan, itu adalah pencemaran dari segi fizikal, kita nampak. Okey. Kemudian ada juga pencemaran yang berlaku dari segi biological yang kita tak nampak tapi berlaku, iaitu dari virus atau kuman yang masuk. Yang kita kaitkan tadi dengan pencemaran silang. Yang mana makanan yang mentah bersebelahan dengan makanan yang telah masak. Kuman. Okey, kuman masuk ke dalam makanan yang masak. Dan satu lagi pencemaran yang boleh berlaku ialah pencemaran kimia. Apa pencemaran kimia tu? Iaitu pencemaran yang disebabkan oleh bahan pengawet itu sendiri dalam makanan tu. Dalam makanan, kadang-kadang terutama makanan proses kan, bila dalam makanan proses bahan-bahan campuran, bahan aditif dan sebagainya, itu adalah bahan pengawet. Itu adalah bahan kimia yang boleh menyebabkan keracunan pada makanan, especially terutamanya bila makan itu telah tamat tempoh, tarikh luput. Itu boleh berlaku pencemaran makanan. Okey. Jadi tadi jenis pencemaran. Sekarang ialah punca, macam mana boleh berlakunya pencemaran ini. Jadi pencemaran ini boleh berlaku, ada 6 punca. Antaranya faktor mikroorganisma. Maknanya kita kaitkan dengan tadi kuman. Kuman masuk ke dalam makanan, boleh berlaku pencemaran makanan. Benda asing yang tadi saya sebut, rambut, dawai kokot, getah, macam-macam lah kalau kita ni. Kemudian serangga haiwan perosak, kadang-kadang semut, lalat. Serangga, benda-benda tu semua pun juga boleh menyebabkan pencemaran. Kita tahu tambah lalat, kuman pada lalat tu sendiri kan. Jadi dia boleh menyebabkan pencemaran. Kucing. Kucing bukannya dia masuk dalam makanan, tapi bulu kucing. Saya risau kucing yang masuk. Okey. Kemudian bahan kimia. Bahan kimia ni kadang-kadang selain daripada bahan pengawet dalam makanan itu sendiri atau bahan aditif, racun kimia ataupun reset, sabun yang diletak dekat tempat berdekatan kan, semua tu. Jadi itu pun sebenarnya secara tidak langsung kita nampak macam tak ada benda remeh, tapi sebenarnya itu juga boleh menyebabkan pencemaran. Kemudian perubahan fizikal, iaitu perubahan yang berlaku pada makanan itu. Ini disebabkan oleh faktor enzim. Maknanya contoh paling senang kalau pada buah-buahan. Buah-buahan bila lama-lama apa jadi? Dia layu jadi lebah-lebah. Itu ialah kerana tindakan enzim makanan itu sendiri. Dalam makanan itu sendiri ada enzim, yang mana enzim ni lama-lama dia makan makanan itu menyebabkan makanan itu rosak. Jadi ini adalah faktor puncanya. So daripada situ juga keselamatan makanan juga berkait dengan suhu. Jadi kita kena tahu makanan itu perlu disimpan dalam peti sejuk, perlu disimpan di tempat biasa, di dapur ataupun bagaimana. Sebab makanan kalau kita terdedah saja di ruang bilik, dia akan cepat tercemar. Betul. Berbanding dengan makanan kita simpan dalam peti sejuk. Dan kalau kita simpan dalam peti sejuk pula, tengok pula di ruang mana kita nak simpan yang sesuai. Jadi kita kena tahu yang itu juga untuk memastikan makanan kita selamat. Dan seterusnya prosedur kawalan stok dan pengendalian. Jadi dalam kita nak memastikan makanan kita selamat, kita kena pastikan stok kita dikendalikan dengan baik. Maknanya kita kena pastikan bila makanan ini kita beli, bahan mentah ini kita beli, bila makanan mentah itu perlu kita gunakan. Yang first come first serve, maksudnya bila barang keluar awal,
gunanya Guna pun kemudian awal. lambat sebab Lambat. kita kena pastikan yang makanan yang dah lama tu kita gunakan dahulu. Baik. Okey. Jadi dalam pengendalian stok ini juga kita kena pastikan orang yang menerima barang makanan yang nak menyediakan bahan makanan dia kena tahu bila nak digunakan. Baik. Untuk memastikan makanan kita selamat, tidak sampai ke tarikh luput dan sebagainya. Okey. So daripada sini kita tengok soalan lah, senang Kita untuk uji memastikan. murid-murid kita, cikgu. Macam mana? Kita uji murid-murid Ya, kita. kita nak tengok sejauh mana mereka faham yang saya terangkan tadi. Baik. Okey. So, kalau kita tengok pada soalan kita ni, guru anda telah memberikan tugasan kepada anda dan rakan-rakan untuk membuat lawatan ke sebuah pasar minggu bagi membuat penilaian tentang amalan menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Okey, di sini kalau kita lihat gambar diberikan, rajah diberikan. Okey, jadi maknanya murid kena baca serta fahamkan. Okey, gambar ini. Baik, boleh murid-murid Okey, teliti boleh. gambar. Nis dengan Azian, kalau tengok pada gambar ni boleh. Okey, kita tengok soalan. Baik. Berdasarkan rajah, terangkan kemungkinan berlakunya pencemaran makanan dan pencemaran sirang di pasar minggu. Ada 8 markah. 8 markah. Murid-murid di Ini rumah soalan boleh esei. Baik. Yang tadi banyakkan soalan-soalan tadi soalan struktur, yang ni esei, 8 markah. Dan soalan kedua, berdasarkan jawapan di atas, terangkan kepentingan amalan sanitasi dalam pengendalian dan penyimpanan makanan. Okey, kita tengok soalan yang pertama dulu. Baik. Terangkan kemungkinan berlakunya pencemaran makanan dan pencemaran silang. So, kita tengok pada gambar ni. Kalau kita lihatlah kepada gambar atas rajah ini. Ya. Okey, nampak tak di mana berlakunya? Ada dekat sini, siapa yang nak cuba? Ada yang nak cuba, murid di rumah pun boleh cuba ataupun nak menjawab soalan menguji ini. kefahaman masing-masing. Baik. Boleh? Siapa nak cuba? Okey, Azian. Silakan Azian. Kalau yang berdasarkan gambar, bahan kimia. Contohnya minyak kerosene atas meja. Okey. Betul. Tadi bahan kimia kan? Okey, lagi mana Azian? Ada lagi? Haiwan dan serang ekor. Yang mana tu? Dekat ayam. Ada lalat dia. Okey, ya. Okey, haiwan dan serangga perosak iaitu lalat yang melata di atas ayam. Okey, lagi? Ada lagi? Yang ketiga, benda asing, abu rokok, peniaga yang sedang Hisap rokok. Tak ada. Okey, abu rokok peniaga sedang menghisap rokok. Jadi abu dia tu mungkin Oh, okey. Baik. Satu lagi ialah pencemaran silang, iaitu daripada lalat daripada ayam tu terbang ke makan nasi lemak, nasi lemak berlauk tu. Okey. Jadi kalau kita lihat ada empat jenis pencemaran yang berlaku dekat sini. Baik. Okey, jadi cara kita nak jawab, tadi kita dah nampak. Ini antara cara kita nak jawab lah. Maknanya bahan kimia, minyak kerosene yang kita nampak atas meja, haiwan dan serangga perosak, iaitu lalat, lalat yang berterbangan di atas meja. Kemudian benda asing. Jadi benda asing tadi sebenarnya ada dua sebenarnya, iaitu abu rokok. Kita tengok gambar tadi. Jadi kemungkinan abu tu jatuh dalam makanan. Ataupun satu lagi tukang masak tu sendiri. Ya. Tak pakai penutup kepala. Rambut tu boleh jatuh dalam makanan. Dan satu lagi mikroorganisma. Mikroorganisma ni kita tak nampak. Tetapi kerana gambar tu kita nampak lalat ada, itu kita boleh kaitkan dengan pencemaran silang. Jadi lalat yang kuman yang ada pada kaki lalat
Hinggap pula ke hinggap makanan. pada makanan tadi. Itu yang kita kata pencemaran silang tadi ni. Jadi yang kita tak nampak, kita dah belajar tadi ada 6. Ya. Yang kita tak nampak ialah perubahan fizikal. Kita tak nampak. Betul. Kita sebab gambar tu hitam putih. Ya. Jadi itu bukan jawapan. Dan satu lagi ialah Tindak balas enzim. tindak balas enzim. Oh, betul. Dan juga Baik. kita tak nampak. Sebab tindak balas enzim ni pun gambar kita hitam putih. Kalau sepatutnya kalau gambar berwarna kita akan nampak perubahan. Ayam tu lebam. Jadi dua ini bukan jawapan. So Baik. 4 jawapan yang betul dan cara tadi kita tengok 8 markah 8 kan? markah betul cikgu. 8 markah kerana jenis pencemaran yang berlaku dan cara mereka menghuraikan ini. Itu yang dapat 8. Maknanya, satu markah untuk jawapan, Jenis. satu lagi markah untuk Huraian. penerangan. Penerangan dia. Baik. Contoh dia kata bahan kimia. Terdapat minyak kerosin di atas meja yang boleh menyebabkan pencemaran makanan itu berlaku. Jadi dah 2 markah, 2 markah, 2 markah. Ya, 8 8 markah. Okey. Baiklah. Kita sebenarnya telah pun tiba di penghujung sesi perbincangan kita pada hari ini di Sukses SPM 2022, Cikgu. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Eliza Ilyas yang merupakan guru penolong kanan co-curriculum dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Terima kasih kepada juru bahasa isyarat yang membantu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Katie Lee Sengkiat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Terima kasih Azian dan Anis kerana bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih murid-murid di rumah. Teruskan ulang kaji ya cikgu, topik apa yang perlu difahami, diingati dan dihafal supaya membantu murid-murid menjawab peperiksaan kelak. Saya Nisa K. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu.